اسمي محمد حاتم بن منصور. رقم الطلبة 2-1-6-0-8-8. اسمي محمد أزهد إذاني بن رزيمي. رقم الطالب 2-1-6-0-0-4. Assalamualaikum. Ismi Muhammad Daniel bin Ahmad. Raqam at-talabah 2-1-6-0-0-5. اسمي عارف هيكل بن محمد توفيق. رقم الطالب 2-1-6-0-0-2. اسمي نصر هازم بن نور حسرم. رقم الطلبة 2-0-1-6-4. نشأة القراءة. سبق أن بينا الحديث التي نصت على نزول القرآن على 7 أحرف، وبين المراد من هذه 7 والحكمة في ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه بهذه الأحرف فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ بقراءة غير القراءة التي يقرأ بها صاحبه. متى بدأ نزول القراءة؟ وهنا سؤال يطرح نفسه في هذا المجال، وهو متى بدأ نزول القراءة؟ هل كان ذلك بمكة أم بالمدينة؟ في هذه المسألة قولان. القول الأول أنها نزلت بمكة مع بدأ نزول القرآن الكريم، ويستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها أن معظم سور القرآن مكية، وفيها من القراءة ما في السور المدينة، وهذا يدل على أن القراءة نزلت بمكة. القول الثاني أنها نزلت بالمدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول كثير من الناس في الإسلام على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، فكان هذا التيسير الإلهي على أمتي بأن تقرأ القرآن على 7 أحرف. Kami sebelumnya telah menjelaskan hadis-hadis yang menetapkan wahyu Al-Quran dalam 7 huruf, dan kami menunjukkan apa yang dimaksud dengan ketujuh ini dan hikmahnya. Ia adalah sallallahu alaihi wasallam sahabatnya membaca dengan huruf-huruf ini. Oleh itu, setiap seseorang daripada dia membaca dengan bacaan selain daripada bacaan yang dibacakan oleh rakannya. Bilakah bacaan bermula? Inilah persoalan yang timbul di kawasan ini. Bilakah bacaan mula muncul? Adakah itu dari Mekah atau di bandar? Al-Qawlul Awwal, dia tinggal di Mekah, turunnya Al-Quran, dan dia membuat kesimpulan. Sahabat berpendapat ini dengan buktinya itu paling banyak surah yang terkandung dalam Al-Quran adalah surah Makiyah di dalamnya daripada bacaan apa daripada surah Madinah. Ini menunjukkan bahawa bacaannya diturunkan di Mekah. Dia tinggal di Madinah Al-Munawwarah selepas Rasulullah SAW berhijrah. Ramai manusia memasuki Islam, dan pelbagai bahasa dan dialek itu adalah kemudahan dari Tuhan Subhanahu Wa Taala ke atas umatnya dengan membaca Al-Quran dengan 7 huruf. دخول القراءة إلى الأمصار المختلفة. سبق أن بين عن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يختلفون في التلقي والأخذ عن رسول الله بحرف أو بحرفين.
أو بأكثر من ذلك. أشهر حفاظ القرآن من الصحابة روى البخاري عن قتادة قال سألت أنس بن مالك بن جمع القرآن على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال قلت من أبو زيد قال أحد عمومتي تفرق الصحابة في الأمصار تفرقوا الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأمصار الإسلامية ينشرون الإسلام ويقرؤون القرآن وأخذ عنهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. Masukkan bacaan ke tempat yang berbeza. Kami sebelum ini menunjukkan para sahabat mereka menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW dan mereka berbeza dalam penerimaan, dan mereka juga mengambil dari Rasulullah 1 atau 2 huruf atau lebih daripada itu. Penghafalan Al-Quran yang paling terkenal dari para sahabat, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Qatadah yang mengatakan, saya bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Rasulullah? Dia berkata, kesemuanya adalah golongan Ansar, iaitu Abi bin Ka'ab, Mu'az bin Ibn Jabal, Zaid bin Sabit dan Abu Zaid. Saya bertanya, siapa Abu Zaid? Dia berkata, salah seorang sepupu saya. Para sahabat bersurai di kota-kota. Para sahabat berpisah selepas Rasulullah. Di seluruh wilayah Islam, mereka menyebarkan Islam, membaca Al-Quran dan pengikutnya diambil dari mereka dan selepas mereka hingga ke hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المشهور من الصحابة بإقراء القرآن. اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن الكريم بجميع قراءته ورواياته. نذكر منهم 1 عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين وأحد السابقين إلى الإسلام، تتلامذ عليه الكثيرون منهم المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي المتوفي 991. المشهور من التابعين، اشتهر من التابعين عدد كثير بإقراء القرآن الكريم. نذكر منهم 1 في المدينة المنورة، اشتهر في المدينة المنورة ابن المسيح وعروة بن ابن زبير وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسر وزيد بن أسلم وابن الشهاب الزهري وعبد الرحمن بن هرمز ومعاذ بن الحارث. 2 في مكة، كما اشتهر في مكة كل من مجاهد وطواس وعكرمة وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير وغيرهم. Di antara para sahabat yang masyhur meriwayatkan qiraat Al-Quran, yang pertamanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, iaitu khalifah yang ketiga dan salah seorang yang pertama masuk Islam. Murid beliau cukup ramai, di antara mereka adalah Al-Mughirah bin Abi Shihab Al-Makhzumi. Yang kedua pula Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, iaitu khalifah yang keempat dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak dan termasuk salah seorang dari 10 orang yang dijamin syurga. Di antara muridnya Abu Abdurrahman As-Salami, Abu Aswad Ad-Duali, Abdurrahman bin Abi Layla. Yang ketiga pula Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, termasuk salah seorang sahabat yang telah lanjut, salah satu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca Al-Quran untuk Rasulullah dan telah menyempurnakan hafalan Al-Qurannya dalam hidupnya. Di antara muridnya ialah Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Abdurrahman As-Salami dan lain-lain dari kalangan sahabat. Yang keempat pula
Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan pengumpul Al-Quran pada masa dua khalifah, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an dan Uthman radhiyallahu an. Di antara murid-muridnya ialah Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Yang kelima pula, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk sahabat yang telah lanjut dan salah satu orang yang pertama masuk Islam. Beliau telah hafal Al-Quran semasa Nabi masih hidup. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencintai dan membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendaklah dia membaca dengan qiraah Ibnu Ummi Abd. Di antara murid beliau Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid Al-Nakhai, Masruq bin Al-Ajdah, Abu Abdurrahman As-Salami. Yang keenam pula Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, termasuk sahabat yang telah lanjut pula. Beliau adalah salah seorang sahabat yang telah lanjut usia, termasuk sahabat yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Muridnya ialah Sa'id bin Musayyab, Hatan Al-Raqashi, Abu Raja At-Tarardidi. Al-Amma Al-Ashara wa Rawatihim Wahid Nafi' Al-Madani wa Abu Rawim Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Na'im Al-Layti usulihi min Asfahan wa huwa mauli Ja'una bin Syu'ub Al-Layli. Kana hasana al-halaqah wa siyami al-wajah wa fi da'abah ahadu al-ammah al-qira'at fi asrah. Pertama, Imam Nafi' Al-Madani. Nama sebenar beliau ialah Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Na'im Al-Layti, digelar sebagai Abu Ruwim atau Abu Hasan atau Abu Abdurrahman. Beliau dilahirkan pada dalam lingkungan tahun 70 Hijrah dan berasal dari Asbahan. Beliau merupakan seorang yang berkulit hitam, mempunyai wajah yang mudah tersenyum dan berakhlak mulia. Beliau juga pandai bersenda gurau dan merupakan imam qiraat di Madinah. Beliau wafat pada tahun 169 Hijrah di Madinah ketika berumur 99 tahun. Qalun wa Isa bin Mina bin Wardan bin Isa bin Abdul As-Samad. Imam Qalun, nama lengkapnya Abu Musa Isa bin Mina bin Wardan bin Isa bin Abdul Samad bin Umar bin Abdullah Al-Dharki atau Abu Musa. Qalun adalah gelaran yang diberikan Imam Nafi kepadanya kerana keindahan bacaannya. Warsh huwa Utsman bin Sa'id bin Abdullah Al-Masri wa yagi Aba Sa'id wa Warsh laqabulahu lakib bihi isyadah biyad. Imam Warsh, nama penuh beliau ialah Abu Sa'id Utsman bin Sa'id bin Abdullah bin Amru bin Sulaiman bin Ibrahim atau Abu Sa'id. Beliau digelar Was oleh gurunya Imam Nafi' kerana kulitnya putih. Maksud wash ialah sesuatu yang diperbuat daripada susu. Sani Ibnu Kasir Al-Maki wa Abdullah bin Kasir bin Amru bin Abdullah bin Zazan Ibnu Firud bin Harmas Al-Maki walada bi Makkah sana khams wa arba'in. Kedua, Imam Ibnu Kasir Al-Maki. Nama beliau ialah Abu Sa'id Abdullah bin Kasir bin Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fairuz bin Hurmuz. Dilahirkan pada tahun 45 Hijrah di Mekah. Beliau juga merupakan seorang yang fasih berkata-kata. Ibnu Kasir mempunyai ramai anak murid. Anak muridnya yang masyhur adalah Al-Bazi dan Qanbul. Beliau
telah wafat pada tahun 120 Hijrah di Mekah ketika berusia 75 tahun. Al-Bazi huwa Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' ibnu Abi Bazah wa ismun Abi Bazah Bashar Farsi al-usul min ahli Hamzan Aslami ala yadi As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib Al-Mahzumi. Imam Al-Bazi, nama lengkap beliau ialah Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazah Al-Maki. Beliau lahir pada tahun 170 Hijrah di Mekah. Gelaran yang diberikan kepada Al-Bazi ialah Abu Al-Hasan. Beliau merupakan antara individu terawal meriwayatkan qiraat Ibnu Katsir. Qambul huwa Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid bin Sa'id Al-Mahzumi biwala wa naqabu bin Qanbil li'annahu kana min qaum yaqalu lahum al-qanabilahu kana imama fil qira'at intihatu ilaihi masyikhah al-iqra bil hajaz wa rahal ilaihi an-nas min jami' al-aqtar. Imam Qambul, nama penuh beliau ialah Muhammad bin Abdurrahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id Al-Mahzumi Al-Maki. Dilahirkan pada tahun 195 Hijrah di Mekah. Pengabdian nama Al-Mahzumi adalah kerana beliau merupakan hamba sahaja yang dimerdekakan oleh keluarga Al-Mahzumi. Qambul merupakan gelaran yang diberikan kepadanya kerana beliau berasal dari suatu kelompok masyarakat yang disebut Qanabilah. Kunyahnya adalah Abu Amr. Qira'atul a'immah as-sab'ah wasaltuha bil ahrafus sab'ah. يظن بعض الناس أن المراد بالأحرف الواردة في الحديث هي قراءة الأئمة السبعة فقراءة نافع حروف من الأحرف السبعة وقراءة ابن كثير حروف أخير منها وهكذا باقي قراءة الأئمة السبعة كل قراءة منها حرف من الأحراف السبعة وهذا رأي باطل لأمور منها. أولا أن هذا الرأي يلزم عليه بقاء الأحراف السبعة وعدم ترك شيء منها وإباحة القراءة بها حتى اليوم وهذا مخالف لإجماع الأمة على أن الأحراف السبعة. نزلت في أول الآمر للتيسير على الأمة ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الآخرة. Bacaan 7 imam dan menghubungkannya dengan 7 huruf. Sebilangan orang berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah huruf-huruf yang disebutkan dalam hadis ini adalah bacaan dari 7 imam. Jadi bacaan Nafi' adalah salah satu dari 7 huruf, bacaan Ibnu Katsir adalah huruf lain dari itu, dan begitu juga dengan bacaan imam yang lain, imam 7 yang lain. Setiap bacaan merangkumi salah satu daripada 7 huruf dan ini adalah pendapat yang tidak sah termasuk. Pertama, pendapat ini mensyaratkan bahawa 7 huruf tetap dan tidak meninggalkan sesuatu daripadanya dan membenarkan membaca dengannya sehingga hari ini. Yang bertentangan dengan kata sepakat, umat menyatakan bahawa 7 huruf itu diturunkan pada awal perintah untuk memudahkan umat, kemudian menyalin sebahagian besarnya dengan salinan terakhir.